Hai, Assalamualaikum kepada saya dan rakan-rakan. Hari ini saya akan mengulas tentang makalah jurnal yang saya dan rakan-rakan telah kaji bersama dalam kumpulan. Jadi makalah jurnal kami mempunyai 3 subtopik iaitu The Construction Malay and Malayness, The Colonial Knowledge, The Methodology and Modern Identity Formation, dan yang ketiga adalah The Literary Component. Seterusnya, makalah jurnal kami ini bertajuk Colonial Knowledge and Construction of Malay and Malayness. Artikel ini merupakan penulisan hasil kajian yang dibuat oleh Abi Syamsul dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah diterbitkan pada Januari tahun 1959. Artikel ini berjudul Exploring the Literary Component. Objektif kepada kajian ini adalah untuk menganalisis proses pembinaan identiti di Malaysia di mana ia menyentuh peranan kolonialisme dan ilmu pengetahuan kolonial yang menjadi satu bentuk pengetahuan yang sangat kuat dan berkuasa pada zaman dahulu. Oleh itu, kajian ini untuk mengetahui cara penyebaran ilmu dan pengklasifikasi yang digunakan semasa zaman kolonial dan satu pertubuhan etnik yang ditubuhkan iaitu diberi nama orang Melayu. Di bawah topik Colonial Knowledge, The Methodology and Modern Identity Formation, mereka melakukan kaedah perhitungan terutama dalam bentuk baca rasmi yang membolehkan Inggeris membina kategori sosial yang diperintahkan oleh masyarakat untuk tujuan pentadbiran. Manakala pula perkara yang menarik iaitu banci dianggap seperti mencerminkan fakta sosiologi asas seperti kumpulan etnik, budaya dan bahasa. Ianya membantah perbezaan sosial, budaya dan linguistik di antara masyarakat peribumi dan penduduk migran. Selain itu, ini juga menyebabkan penyatuan semula tanah Melayu sebagai pemerintahan di mana bila berlaku konflik ianya hanya boleh dikendalikan oleh penjajah, birokrasi dan angkatan bersenjata mereka. Samping itu juga, di bawah subtopik Deconstruction Malay and Malayness, ia membincangkan tentang sesiapa sahaja yang memeluk Islam dikira sebagai orang Melayu. Dan bukan itu sahaja, orang yang bukan beragama Islam atau bukan orang Melayu juga dikira sebagai orang Melayu kerana mereka menjalani cara hidup seperti orang Melayu seperti bertutur dan menulis dalam bahasa Melayu. Contoh lain juga mereka memakai pakaian Melayu, memasak masakan Melayu dan menjadi bahagian penting dalam rangkaian perdagangan orang Melayu. Dan yang terakhir iaitu subtopik The Literary Component. Topik ini menerangkan tentang sastra Melayu itu merupakan satu lahiriah yang wujud dalam diri manusia, sama ada dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Kedua-dua bentuk kesusastraan ini sememangnya takkan terpisah daripada diri manusia. Contohnya apabila kita mendengar lagu yang mengandungi lirik lagu, ia merupakan satu hasil sastra daripada lirik lagu tersebut dan kita sendiri akan menggunakan pepatah-pepatah yang indah untuk mencipta kesusastraan yang baru. Jadi, kesusastraan di sini merupakan sebahagian daripada budaya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Nur Hisham dan saya akan menceritakan tentang keunikan Masjid Sri Sedayan. Masjid ini dibina pada tahun 2015 dan mula beroperasi pada 20 September 2019 menjadi diwakafkan oleh Tan Sri Abdul Rashid Hussein dan menelan perbelanjaan RM100 juta untuk proses pembinaannya. Masjid ini dikenali dengan nama Taj Mahal Malaysia dan Masjid Nabawi Malaysia. Ianya ialah masjid yang terbesar di Negeri Sembilan. Keunikan pembinaannya, arkitek yang membina masjid ini ialah Zainal Yusof. Beliau dan Tan Sri Abdul Rashid Hussein melawat ke luar negara untuk mendapatkan ilham daripada seni bina masjid di sana. Rekaan Masjid Sri Sedayan diambil dari negara Timur Tengah seperti Mesir, Turki, Istanbul, Dubai, Maghribi dan China. Menurut Zainal Yusof, proses pembinaan masjid ini persis seperti kisah cinta. Terdapat ukiran kayu dan lukisan pada dinding bahagian dalam masjid. Dinding masjid juga dicat menggunakan cat emas 24K. Perincian dalaman masjid seperti jubin, lampu, ukiran kayu dan sebagainya ditempah khas dari negara Timur Tengah. Tulisan khat yang berada di dalam masjid ialah hasil seni daripada penulis khat terkenal dunia yang berasal daripada Turki iaitu Syekh Hasan Selvi. Masjid ini berkeluasan 4.5 hektar dan mempunyai 3 buah dewan solat yang boleh memuatkan 5,000 orang jemaah. Selain itu, ia juga mempunyai banyak kelengkapan seperti dewan serbaguna, perpustakaan, rumah kediaman dan banyak lagi. Ia mempunyai 2 buah menara dan mempunyai 4 biji kubah iaitu 1 kubah utama di tengah dan 3 kubah kecil di bahagian hadapan. Ini adalah antara rekaan-rekaan seni bina Masjid Sri Sedayan.
Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah temu bual responden pertama iaitu Rasid bin Pasampo. Soalan pertama bagi temu bual ini, pada pandangan saya, Islam merupakan agama yang mudah dan sempurna dengan wujudnya prinsip-prinsip, undang-undang dan pahaman yang telah dinyatakan secara jelas di kitab Al-Quran menjadikan Islam sebagai agama yang mementingkan kepatuhan, disiplin dan keharmonian dalam diri penganutnya. Tetapi sejak wujudnya teknologi tanpa batas, ia telah mewujudkan satu fahaman yang dikenali sebagai Islamofobia, di mana ia banyak terdapat di dalam negara maupun di luar negara. Seterusnya, soalan yang kedua, saya sangat menitik beratkan amar makmur nahi mungkar dalam keluarga saya dan agar anak-anak saya tahu betapa pentingnya amalan agama untuk diterapkan dan sentiasa menjadikan isu-isu semasa sebagai suri teladan kepada mereka agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama seperti mana yang telah berlaku di negara kita. Seterusnya, soalan terakhir bagi temu bual ini ialah, Islamofobia ini telah membuatkan saya sedar bahawa saya sebagai ibu bapa perlulah mencorakkan anak-anak dengan menjadikan diri saya sebagai contoh kepada mereka dengan menunjukkan kepada mereka bahawa amalan agama dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah kita. Sebagai contoh, apabila kita menghadapi masalah, kita sepatutnya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sujud memohon pertolongan kepadanya serta kita dapat menenangkan hati kita dengan ayat suci Al-Quran agar kita tidak dengan mudahnya menjadikan media sosial sebagai tempat untuk mengadu dan meluahkan segala perasaan suka duka kita di platform tersebut. Assalamualaikum Puan. Hari ini saya nak buat sedikit temu bual bersama Puan berkenaan dengan agama Islam. Jadi soalan yang pertama yang saya akan tanya adalah, apakah persepsi Puan terhadap agama Islam yang dianuti? Agama Islam ni dia agama yang mudah lah, yang tak membebankan umat dia lah. Kalau bagi saya tak membebankan umat tu, macam contohnya macam kita amalan berpuasa. Kalau kita tak sihat, sakit, uzur apa, kita dikecualikan untuk puasa. Dan bila kita sihat, kita boleh mengqadhakannya balik. Jadi dia tak membebankan umat dia lah. Okay, Puan, terima kasih atas jawapan yang bermanfaat itu. Jadi untuk soalan yang kedua, apakah tahap amalan agama Islam yang diterapkan oleh Puan dalam keluarga? Kalau dalam keluarga saya tu, saya lebih terapkan kepada solat 5 waktu di rumah, jemaah di rumah bersama ni lah, ibu bapa apa semua anak-anak sekali, dan juga berjemaah di masjid lah. Macam tu lah kira Lebih afdal. lebih afdal di masjid dan menghormati orang yang lebih tua, menghormati ibu bapa lah. Macam tu lah bagi saya. Okay, Puan, untuk soalan yang ketiga, apakah kepentingan agama atau budaya Islam terhadap keluarga dalam membina masyarakat Malaysia yang bertamadun, Puan? Kira agama Islam ni dia lebih membentuk jati diri seseorang lah. Seseorang tu contohnya macam agama Islam ni lebih kita lebih kepada menghormati kepada ibu bapa kan. Lepas tu kenang jasa ibu bapa, dan ibu bapa pun kena ada rasa tanggungjawab lah terhadap anak-anak tu supaya anak-anak tidak terlibat dengan unsur-unsur yang negatif. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati dan saya akan membentangkan analisis temu bual. Persepsi responden terhadap agama yang dianuti. Responden mengatakan semua agama melarang kita daripada membuat kejahatan dan sentiasa membuat kebaikan demi mendapat keredaan daripada ilahi. Agama Islam juga menitik beratkan nilai-nilai murni dalam diri dan masyarakat dalam menjamin keharmonian dan kesejahteraan negara. Agama Islam juga memupuk silaturahim antara satu sama lain tidak kira bangsa dan agama. Melayu perlulah bersikap baik dengan orang bukan Melayu kerana sudah diajar dalam setiap agama masing-masing tentang perhubungan sosial yang baik dan hubungan antara setiap etnik perlulah sentiasa diteruskan dalam kehidupan agar negara lebih aman dan makmur. Hal ini juga untuk memastikan supaya tidak berlaku anggapan negatif terhadap agama Islam yang ini oleh pihak bukan beragama Islam.
Tahap penerapan amalan agama yang dianuti dalam keluarga. Responden mengatakan bahawa ibu bapa haruslah melarang anak-anak dan terjebak dalam kancah keburukan seperti merempit, menghisap dadah, merompak dan sebagainya. Hal ini supaya anak-anak sedar tentang dosa dan pahala yang Allah berikan sekiranya mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ibu bapa juga harus meluangkan masa bersama anak supaya mereka tidak rasa tertekan atau disisihkan. Di samping itu, perlulah mempunyai sifat yang berakhlak mulia supaya dapat dijadikan contoh terbaik dalam keluarga. Kepentingan agama atau budaya terhadap keluarga dalam membina masyarakat Malaysia yang bertamadun. Kepentingan agama adalah melahirkan rasa tanggungjawab semua orang dan terutamanya dalam keluarga. Ibu bapa adalah peranan penting dalam membentuk anak-anak ke arah kebaikan. Budaya sebagai orang Melayu juga perlu sentiasa diamalkan seperti hormat menghormati, tolong-menolong, bekerjasama, bersopan santun, bersedekah dan banyak lagi nilai murni yang boleh diterapkan dalam diri masing-masing dalam menjadikan kita sebagai manusia yang bertamadun. Di samping itu, sentiasa berusaha bersungguh-sungguh dalam mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat kerana itu merupakan